Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya pun tak tahu ajar saya. Maknanya apa saya datang dari umur pun saya tak terfikir nak ceramah ni kan, sebab kuliah orang lain kan. Jadi tapi itulah seperti mana kata wa ma surah Al-Qamar kata wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan. Seseorang itu tidak tahu apa yang akan diusahakan besok. Jadi tak, sekarang pun saya tak tahu kan. Jadi itulah kedudukan kita. Jadi terima kasih seperti biasa. Gantian biasa lah kan. Tajuk pun tak. Cuma dalam masa kesempatan sedikit ini saya akan menceritakan tentang beberapa perkara yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, ada satu kisah iaitu Fudail bin Iyad. Ini berkata seorang ulama, dia jumpa dengan seorang lelaki yang usianya lanjut. Maka lelaki itu nampak padanya keadaannya tak terurus, dan dari keadaan dia yang tidak banyak beribadat, dalam keadaan yang melalaikan. Maka berkata Fudail bin Iyad, berapa umur kamu? Maka lelaki berkata umur dia 60-70 macam itulah, dah lanjut. Maka Fudail kata, kenapa kamu mengabaikan masa kamu itu tidak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka lelaki berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail berkata kepada dia, apa yang kamu faham tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dia kata, aku pun tak tahu apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail menjawab, inna lillahi itu maksudnya kamu ini milik Allah, dan apabila kamu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kamu akan kembali. Dan apabila kamu kembali kepada Allah, maka setiap kamu kembali kepadanya, kamu ada persoalan apa yang perlu kamu jawab kepadanya. Lelaki itu terkejut. Maknanya wa mal hilah. Lelaki kata, apa hilahnya? Apa yang perlu dia buat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Fudail berkata, ada caranya. Caranya ialah anta tuslihu ma baqiya. Maknanya sekarang ni kamu nak mengelak daripada perkara yang buruk berlaku di akhirat nanti, kamu kena memperbaiki ma baqiya. Maknanya apa yang berbaki sekarang ni, macam umur saya, umur kita berbaki sekarang ni, kita perbaiki apa yang berbaki. Yughfiru ma madam, akan diperbaiki, akan diampunkan apa yang telah berlalu. Maknanya la yu'khazu, tidak diambil kira apa yang telah berlalu. Maknanya sekarang ni, selepas sekarang ni, yang ada berbaki daripada umur kita ni, kita perbaiki, dan yang dulu itu akan dihapuskan. Tetapi sekiranya kamu yang berbaki dan kamu tak baik, ukhizama komandan, yang dulu pun akan dikira semua. Dan faham kan? Maknanya dah yang berbaki pun dia tak islah ni, maknanya memperbaiki apa yang ada sekarang ni, daripada bertaubat semuanya tak ambil, maka dosa dulu dan dosa kemudian dibawa bersama. Itu maksudnya yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Maksudnya yang penting sekali ialah finishing, not starting. Finishing sangat penting kan. Dia berbangga, saya dulu baik sebenarnya, dululah saya baik, tapi sekarang ni mana tak boleh berbangga. Saya dulu hafiz sekolah pondok, tapi sekarang ni mana tak boleh berbangga. Saya dulu pernah pergi sini, pergi sana, tapi yang sekarang ni apa ni, finishing. Dalam bahasa al-hadis kata al-umur bil khawatim, semua perkara itu pada yang
finishing. Sebab finishing itu sangat penting, sebab kita selalu kata Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka Allahumma ja'al akhir kalamana min ad-dunya syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kita minta pada Allah syahadatan, akhirnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu banyak kita minta doa supaya inna nas'aluka husnul khatimah. Husnul khatimah ni maksudnya pengakhiran yang baik. Maksudnya pengakhiran yang baik itu bukan dia macam dulu saya ceramah-ceramah sini tiba-tiba semua sempat di sana sini ambil berak, alhamdulillah ya syukur. Itu bukan sebahagiannya. Mana masuk husnul khatimah itu di antara in between itu dia tidak melakukan maksiat. Kita akan mati sebenarnya dalam kalau di antara waktu saja. Ada pada subuh ni sampai zuhur. Zuhur semaya. Lepas zuhur semaya, lepas tu asar semaya. Asar maghrib semaya. Isya. Jadi kalau meninggal dalam keadaan itu husnul khatimah tidak terikat dengan apa-apa dosa, sebab dosa ni dia ada penghapusan dia. Ibu tak ada kan? Jum'atul bainal Jum'ah di antara Jum'ah itu kafar. Mana apa dia? Penghapusan dosa. Delete. Kalau kita delete ni, kalau orang delete WhatsApp semua kan, delete tu tak ada sebenarnya. Itu lah delete. Maknanya di antara Jumaat dengan Jumaat satu delete amalan dosa-dosa. 5 waktu di antara 5 waktu pun penghapusan dosa. Dan sekarang ni kita berada Ramadan, baina Ramadan mukaffiratuz dzunub ma lam yartakibul kaba'ir. Penghapusan dosa sekiranya tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan dosa besar pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hadis, bila benda Allah cerita, Nabi Muhammad bercerita keadaan yang berlaku di hari pada masa iaitu sewaktu pengadilan. Maka seorang lelaki ni bila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditunjukkan oleh padanya dosa-dosa kecil dia. Dosa-dosa kecil dia semua Allah tanyakan dia, adakah kamu buat kaza bi kaza wa kaza? Adakah kamu buat benda ni? Ya. Adakah kamu buat macam ni? Sebab amalan kita ni, kita akan baca amalan yang kita buat sendiri. Apa yang kita buat, kita baca. Pada ni hari Sabtu berada di surah Ar-Ra'd mengikuti kuliah subuh, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada buat sini ada. Maka semua tu ditanya ya. Tetapi selepas itu orang yang bertanya tu tidak mengatakan, tidak menceritakan seterusnya. Sedangkan lelaki itu tahu, ya Allah, dosa aku pernah buat hari itu, dosa besar. Tapi kenapa tidak ada dalam list, not in the list? Lelaki terkejut. Kenapa dosa-dosa ni tak ada? Sedangkan aku buat. Dia perlu tunggu. Dia nak komplain kata yang kecil itu dia takut. Sebab nanti dia bangkitkan kes besar lagi, tengok dia senyap, keep silent je lah. Tiba-tiba dia kata, ya. Mana ya Allah, mana dosa-dosa besar yang aku lakukan ni? Aku pernah lakukan ni. Kita tahu apa yang kita buat kan. Maka Nabi Muhammad bila dengar lelaki macam tu terkejut. Nabi sehingga kan tersenyum sehingga nampak kursi dia macam senyum banyak. Maka sepatutnya lelaki tu senyap kan. Bila dah tak ada lah. Apa dia kata tu? Mana hutang aku tu ni? Aku hutang. Macam tu lah. Maka bila tak ada tu, maka Rasulullah berkata, sesungguhnya, ini yang paling penting sekali, sesungguhnya dosa-dosa kamu dahulu itu dihapuskan, ditukarkan, dikonvertkan dosa-dosa itu kepada kebaikan disebabkan kamu melakukan kebaikan. Maknanya al-hasanah, kebaikan ini tubaddilul sayyi'at, akan menukar kepada kebaikan. Sebab itu kalau orang tu banyak dosa-dosa banyak, dia nak bertaubat, nak pergi minta situ, nak minta ampun sini, dosa banyak, mengumpat sana, dia tinggal solat dan sebagainya. Perkara yang paling senang yang dia perlu buat ialah dia menambahkan kebaikan. Menambahkan kebaikan tu, sebab kebaikan yang banyak itu boleh membawa dia kepada hasanah. Jadi sebab itu banyakkan kebaikan itu. Sebab itu kadang-kadang orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat meninggalkan
daripada amalan jahat itu, tapi dia taubat saja, tapi dia tidak add on, tidak tambahkan dengan hasanah itu. Dia bertaubat tapi selain sunat tak ada. Bila taubat meninggalkan solat itu, maknanya dia kena tambahkan dengan amalan sunat. Solat sunat digandakan dia dengan kebaikan-kebaikan lain, dengan tidak melakukan perkara yang telah dia bertaubat lah. Amalan-amalan yang dulu dia tinggalkan, walam yusallu ala ma fa'alu, dan tidak meneruskan apa yang telah dia lakukan. Itu mana taubat yang sebenarnya. At-taubatun nadam. Taubat itu sebenarnya ialah penyesalan. Itu taubat itu penyesalan. Jadi yang dikatakan memperbaiki apa yang mendatang itu maknanya taubatlah, kan? Dosa baru tak ada, dosa lama dihapuskan. Maknanya dosa-dosa baru tak ada, yang ada kebaikan, yang maka dosa-dosa lama itu dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Sebab itu Ibn Jauzi berkata dalam satu ungkapan yang besar, dia kata, sekiranya perbuatan kamu sekarang ini dah baik, cukup setuju, maka adakah kamu layak untuk mati sekarang dan berada dalam kubur? Kita tanyalah, oh, awak dah ready ke nak mati ni? Kan? Dengan amalan yang ada kamu sekarang ni, kamu rasa dah okey ke? Adakah orang jawab macam tu? Kan? Wah, saya dah okey dah, saya dah ready anytime mati. Tak ada. Kan? Maknanya bila kamu rasa tak ready, kamu rasa tak cukup amalan nak mati ataupun nak berada dalam kubur, maka kamu kena yuslih, kamu kena perbaiki apa yang terdahulu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kematian ini ialah memutuskannya daripada segala-gala ibadat yang kita ada. Kan? Kita lihat orang-orang yang meninggal terlebih dahulu akan yunsa ni akan dilupakan. Dan kalau seseorang tu mati, berapa lama orang nak ingat kat dia? Kan? Berapa mana lalu lepas rumah ada jemaah kita yang meninggal pun, saya kena lalu ingat, oh, tengok rumah dia, ingat kat dia, ya Allah, dia dah tak ada. Kan? Maknanya sayunsa akan terlupa ingatan dia. Maka bagaimana kita nak ingat pahala yang ada ni kalau tak dibawa bersama daripada dunia lagi, tidak beramal ibadat, bekalan-bekalan itu. Sebab dalam hadis as-shaum as-siyam wal Quran yashfi'ani, puasa dan Al-Quran itu dua-dua ni memberi syafaat kepada kita fil kubur, dalam kubur. Maksudnya puasa ni, dia berpuasa, dia da'watu syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amuhu, dan makanannya li ajli, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab puasa ni sebenarnya boleh dikatakan amal ihsan. Ihsan ni maknanya anta budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah kamu nampak. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tak nampak Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu nampak pada kamu. Ada satu ustaz, dia memberitahu bahwasanya, contohnya kalau seseorang itu dia berada dalam keadaan gelap, contoh kalau keadaan sekarang, dia tengok WhatsApp, dia tengok WhatsApp, tengok Facebook, tengok itu dalam seorang, tak ada orang lain dah. Maka tiba-tiba bunyi langsir itu tergerak, dia pun takut tutup. Dia tutup, dia pun tengok, kucing rupanya, bukan orang lain. Mana kat situ mana dia takut benda nampak kan. Jadi maknanya ka'annahu yarak, alam ya'lam bi anna Allah hayal. Adakah kamu tahu bahasanya Allah Maha melihat? Jadi puasa ni menyebab macam tu lah. Kan? Kita buka peti ais sejuk, kalau ambil sikit pun tak apa rasanya. Nak makan sikit kan, rasa macam tu. Tapi oleh kerana keimanan kita bahwasanya Allah sangat melihat, Allah apa ni, you are watching, maknanya Allah sedang diperhatikan. Kita tengok dulu-dulu lah, premis ini diisi dengan CCTV. Ada CCTV, kita pun behave macam gaya sikit lah, tak jaga sebab ada CCTV ni kan, nanti nampak gambar kita. Maknanya
Maka disitulah kita melihat bahasanya Al-Basir, Allah yang maha melihat. Bila Allah melihat dalam keadaan kesunyian pun Allah nampak. Dan di antara dosa yang besar juga, dosa yang besar yang menakutkan kita ialah di antara orang yang paling celaka, paling teruk amalannya, macam ustaz duduk macam ni, hebat kan, tak tengok WhatsApp, tengok apa. Tetapi bila dia berada bersendirian, intahaku, dia buka. Depan sini buka ngaji kan. Tapi bila seorang buka yang lain, itu inhakut. Di antara itu perkara-perkara yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW, mana dosa khulwah, dosa bersendirian itu sangat besar. Contohnya seolah-olah dia macam tak beriman dengan Allah yang maha melihat, sedangkan Allah itu maha melihat di mana saja, aina ma kuntum, di mana kamu berada, Allah melihat. Jadi puasa ini membawa kepada sifat ihsan itu. Ihsan maknanya nampak bahwasanya perkara-perkara yang dibuat itu Allah akan memantaunya. Sama juga kita tak rasa bila kita solat. Bila kita solat kita tak rasa bahwasanya Allah mengikuti bacaan kita. Dan sebab itu bila Fatihah ni, bila baca Al-Fatihah ni, inni qasamtu baina abdi qismain. Sungguh bacaan Fatihah yang kita baca satu hari 17 kali ini, Fatihah ni duduk depan, dan surah Fatihah itu sendiri menghuraikan surah-surah Al-Quran selepasnya. Maknanya Al-Quran ni panggil Ummul Kitab, ibu kepada kitab semua. Dalam 7 ayat ini menghuraikan semuanya. Maka bila kita faham Fatihah ini sendiri, maka kita akan khusyuk dalam solat. Contohnya kalau saya bawa sikit surah Fatihah ini kan, Alhamdulillah qasamtu baina abdi qismain. Allah, bila kita baca Al-Quran surah Fatihah, Allah dalam satu hadis mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bahawa dia bahagi surah Fatihah ini kepada dua, bagi Allah dan bagi kita. Macam contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bermula solat ini, aku bermula bacaan dengan Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kat situ peringkat pertama itu Allah menceritakan tentang akidah, tentang iman itu, Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam, Tuhan yang mengatur sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, sekali lagi diulang Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi pertama kat situ Allah menceritakan akidah kebesaran Allah. Jadi kita kena semayang. Bila semayang tu kita bayangkan sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini yang menguasai hari pembalasan. Kat situ Allah menceritakan tentang akidah. Mana Maliki Yaumiddin ini kebanyakan orang-orang kafir semua dia tak percaya dengan Maliki Yaumiddin. Dia kata ada mati, tapi dia tak percaya kehidupan yang sebenarnya, akhirat sebenarnya. Kalau tak ada akhirat, sebab apa ada akhirat? Sebab kat dunia ni sebenarnya keadilan dan sebagainya tidak sempurna. Contohnya para jemaah datang panggil sponsor moreh, sponsor iftar, buat jemaah semua kan. Dapat apa? Ada dapat? Ada bagi bonek. Tak dapat apa pun segi dunia, tapi dia mengharapkan balasan di akhirat. Itu balasan di akhirat itulah dia mengharapkan, sebab itu kena ada akhirat. Begitu juga orang buat jahat. Dia pecah rumah, buat jenayah dan sebagainya, dia terlepas. Oh, bebas, tak ada ditangkap, tak ada dipenjarakan. Maka seronoklah dia. Dia tak seronok. Asyad tu, dia azab di akhirat tu lebih dahsyat. Sebab itu akhirat tu perlu ada. Kalau macam tak ada akhirat, habis mati je, dia buat kesalahan apa, menipu dan sebagainya, scammer dan sebagainya, dia berkuasa lah. Dia aku buat salah pun tak tangkap. Tapi sebagai seorang yang beriman, dia tahu di sana ada lagi dosa yang besar, iaitu asyad di hari akhirat nanti, bagaimana dia akan berhadapan dengan balasan dengan azab siksa. Jadi sebab itu Maliki Yaumiddin sangat penting.
Sebab tu banyak yang kita jumpa dari orang yu'minuna bil akhirat, beriman dengan hari akhirat. Ini benda gaib, benda yang tak nampak. Sebab itu agama Islam ni banyak menceritakan tentang hari akhirat. Sebab kat dunia ni sementara saja. Sama ada kita panjang umur macam mana pun, qasir. Qasir maknanya pendek. Kullu atin qarib, setiap yang mendatang itu hampir, kan? Hampir. Dulu kita rasa macam lambat lagi nak puasa, tetapi sekarang berada. Begitu juga dengan kematian dan sebagainya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup ni akan merasa kematian. Kita tak pernah merasa lagi kematian, kan? Orang lain dia rasa kematiannya. Maka kita belum merasakan kematian. Maka untungnya kita, bila kita duduk kemudian ini kita tak mati lagi ni, kita akan melihat tengok orang tu tiba-tiba meninggal, orang ni tak sakit apa pun meninggal. Maka daripada situ kita dapat kita pun akan meninggal juga, akan merasakan seperti itu juga, seperti orang yang mati juga. Kita pun akan merasakan sakratul maut juga, dan kita juga akan melihat malaikat juga, sama ada malaikat yang datang mengambil kita tu malaikat rahmat ataupun malaikat azab. Tak ada sejarah orang yang tak mati. Saya, keturunan saya ni mati lambat, umur banyak-banyak. Ada tak ada? Daripada Nabi Adam sampai sekarang tak ada siapa yang tak mati. Kalau dah tak mati itu satu kemuliaan, satu perkara yang boleh dilakukan, maka Nabi Muhammad kan tak meninggal. Sebab itu ada orang, saya dengar seorang pantun Arab, dia cerita, saya pun selalu sering mendengar dia kata, dia menceritakan tentang sayangnya kepada ibu dia. Dia kata, laukana ummi, sekiranya ibuku ni, sekiranya dia mempunyai nyawa ada pada dia, nasihat dia akan tambah usia ibu dia, kan? Ambillah kesakitan ibu masuk kepada kesakitan dia, kan? Sebab ibu ni dia sangat sayang, tapi umur tu bukan dalam milik kita sebenarnya. Kita tak boleh nak membagikan, nak melanjutkan umurnya, nak sakit dan sebagainya. Semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah diceritakan bahasanya kematian ini sama ada betul atau tidak, tapi saya pernah dengar cerita bahasanya zaman dulu ada orang yang minta supaya tak dimatikan, tak mati. Tapi bila tak mati ni masalah juga, kan? Contohnya dalam satu kampung ni, semua atuk dia pun masih ada lagi, atuk, semua tak mati, kan? Bila tak mati semua, cucu pun naik atas semua, kan? Jadi susah macam ni ramai rakyat, kan? Maknanya last kali kena ada mati jugalah. Kalau tak mati, ini cerita mungkin tak dapat dikesan lah. Maknanya bila tak mati ni, berapa generasi ada kat dia ni? Satu rumah ni satu generasi tu. Satu rumah ni atuk dia, moyang dia semua ada satu rumah belaka. Semua tak mati belaka, kan? Maknanya, kan, jadi fitrah kematian ini, sebab di dunia ni adalah bukanlah sementara sahaja. Sebab alam akhirat ini banyak. Kadang-kadang orang berfikir dalam kata macam mana solat subuh solat sunat sebelum subuh 2 rakaat ni ganjarannya ialah ganjaran ialah lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka dalam satu hadis mengatakan bingkai pintu syurga itu, di antara bingkai itu luasnya sejauh 500 tahun perjalanan. Bingkai pintu saja, bingkai pintu saja. Macam kita kata kita pergi rumah orang yang ada duit, dia kata pintu dia tu 1 juta saja. Kita pernah ingat pintu 1 juta, dalam tu tak tahu, kan? Macam itulah. Maknanya di antara bingkai pintu tu, daun pintu tu 500 tahun perjalanan akhirat. Kita bayangkan macam tu. Sebab ada juga dia persamakan bila kita celup air di dalam laut itu, supaya mengatakan yang melekat kat kita sini dunia, yang selebihnya akhirat. Jadi bayangkan bagi kita laut jauhnya, lamanya hari akhirat. Sebab hari akhiratnya adalah hari yang kekal abadi, yang kita menerima amalan. Kita pun tak tahu bagaimana keadaan kita di akhirat nanti. So, nak tahunya ialah mesti hisap, dan mesti hisap. Kalau nak tahu orang tu ada duit, kena cek lah, cek akaun dia, buat audit, tengok, baru tahu. Macam begitu juga dengan amalan kita, kena hisap, kira dan timbang lagi.
Itu baru tahu kadar kedudukan sebenarnya. Kat dunia ni mungkin nampak soleh, tapi mungkin ada muflis pula. Itu yang kita nak, muflis pula. Ada orang buat amalan, dia buat amalan tapi untuk orang lain. Saya kerja banyak-banyak tapi hasil kerja saya dapat ke orang. Itu maknanya bila kita mengumpat ke orang, kita menganiaya orang lain, itu maknanya kita akan terpaksa membayar hasanah kebaikan kita kepada dia. Bila akhirnya kita tak dapat bayar, maka dia rampas aset kita pula, rampas aset kejahatan dia tu, kita tanggung pula balik sebenarnya. Kadang-kadang kita buat amal yang baik dah, memang baik, tapi bawa banyak tapi hutang pun banyak juga. Memang kaya juta-juta tapi hutangnya pun banyak juga kan. Itulah hari akhirat sebenarnya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah aku na'budu wa iyyaka nasta'in. Kat sini Al-Quran ni, surah Fatihah ni mendahului na'budu, beribadat dulu. Na'budu ni kita beribadat. Dia menggunakan kalimah nun itu sebagai kami beribadat. Mana na'budu ni mesti ramai beribadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau sahaja kami minta tolong. Maksud kat sini ibadat dan minta tolong. Dan kalau dia ibadat kepada Allah, minta tolong pun kepada Allah juga. Maknanya kalau kita ibadat, kita kena minta tolong Allah. Bila kita beribadat, kita minta tolong Allah. Bila kita minta tolong pun, kita kena beribadat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikatakan cukup agama itu dengan 2 ayat misalnya. Na'budu, nasta'in. Sebab itu kita tengok Fatihah ni besar. Na'budu, nasta'in. Ibadat kepada Allah, ibadat ni semua. Luas kan, kita tahu ibadat ni. Kerja pun ibadat, semua ibadat, merangkul ibadat. Nasta'in, kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah supaya kita dapat ibadat kepada Allah. Dan kita masa kita beribadat, kita minta tolong kepada Allah. Itu 2 perkara ni sangat penting. Kita kena minta, bila sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta, kalau mintalah dengan Allah, jangan minta kepada lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita nak minta apa dia? Kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta supaya Allah tu tunjuk kita jalan yang lurus, iaitu jalan yang lurus ini adalah al-Islam. Al-mustaqim itu Islam. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Setiap masa kita mengucap ihdinas siratal mustaqim ni, hidayah ni minta supaya kita ni istiqamah. Dan kadang-kadang kita hati ni selalu berulang-balik macam tu, tak tetap. Maka kita kena ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maka bila kita baca ihdinas siratal mustaqim ni, kita kena datang dalam hati kita, ya Allah, berikanlah aku petunjuk agama Islam yang baik, tetapkanlah ini petunjuk. Jadi kita kena rasa macam. Sebab mesti ada dalam hati kita tu apa yang kita sebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka itu, kepada orang-orang yang terdahulu, iaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai. Jadi jalan yang Engkau murkai ini, jadi jalan orang yang dikatakan orang Yahudi, dia mengetahui tentang semua tentang agama, tapi dia tak nak ikut. Maka dia tahu agama, dia tak nak ikut. Waladhdallin, dan jalan orang-orang yang sesat, iaitu kalau agama yang macam Kristian, agama-agama lain yang mencari-cari tentang agama-agama baru, maka mereka dalam keadaan sesat, dia tak ikut petunjuk. Waladhdallin, amin. Maka bila amin itu, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperkenankan apa yang kita baca tadi, daripada alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin. Bukan kita tak amin saja tapi tanpa ada perasaan dalam hati kita maksud apa yang kita minta itu. Waladhdallin, amin. Itulah solat yang kita kata, kita kadang-kadang solat tarawih pun kita solat tarawih, tapi dah 8 rakaat tu macam lama-lama macam tak ingat pula, macam sujud, tapi tak ada habis dalam ni. Subhana rabbil a'la pun tak nampak dah. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sebab itu bila kita takbir Allahu akbar, subhana rabbil azim, maha suci Allah, subhana rabbil azim, maha suci Allah, Tuhan yang maha agung, wa bihamdihi, dan kepujian baginya.
Maka selepas itu kita pun Sami Allahu liman hamidah. Ada kesilapan juga, saya garingan juga. Kadang-kadang makmum dia baca Sami Allah juga. Sebenarnya dia tak perlulah baca Sami Allah. Dia kena baca Rabbana walakal hamd saja. Dan tapi macam tu bawa-bawa juga kan, Sami Allah liman hamidah, Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Bila imam kata Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar apa yang orang puji kepadanya, maka kita pun jawab Rabbana walakal hamd. Itulah kami dan bagi kamu juga kepujian. Maka kita rukuk. Kita sujud. Sujud pun kata juga Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka sewaktu kita sujud itu, kita duduk di keadaan yang rendah, tapi kita kata Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Sedangkan kita berada dalam tempat yang paling rendah. Sebab itu aqrab, tempat yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud itulah. Maka kita sujud itu, kalau nak bagus sekali, kita masa kita solat sunat sendiri, qiyamul lail dan sebagainya, kita boleh mempanjangkan sujud itu, dan dekat situlah kita membaca doa-doa itu. Kalau ramai ini tak boleh lah, pasal solat berjemaah tu kita tak boleh lama sangat, nanti tak sah pula, nanti tak merosakkan, meninggalkan daripada imam. Waladhdallin, itulah surah Fatihah. Okey, satu lagi perkara panjang pula. Satu perkara lagi yang saya sempat ingat, iaitu puasa sebenarnya. Yang ini yang kadang-kadang tertinggal daripada kebanyakan kita, iaitu puasa sebenarnya tak ada konsep zuhud sebenarnya. Puasa sebenarnya Allah nak ajarkan zuhud, nak ajarkan kita zuhud. Tapi kalau dah 10 juadah kat depan tu, bukan zuhud lagi dah. Itu kan, banyak makanan macam tak tahulah kalau ada yang pernah pergi kan baru-baru ni kan. Maka bila banyak makanan itu, zuhud tak ada. Tapi kalau nak zuhud, kalau buka kat surau macam tu kan, ada yang jadi macam tidak rasanya tenggelam dalam pemandangan makanan yang pelbagai itu, dah rasa lain, bukan kata zuhud lagi dah. Sebab itu puasa ini kena melahirkan sifat zuhud. Zuhud ni maknanya tidak selalu bermewah-mewahan kan. Sedangkan puasa itu untuk mengekang nafsu kita, tak menunjukkan perasaan. Tengok orang di Gaza tak ada makan. Orang yang di Gaza, dia confused, dia susah nak fikirkan apa nak makan. Kita nak pilih apa yang paling sedap kan, macam mana nak pilih. Dia nak makan pun tak ada. Sebab tu dulu ada viral dia kata, ada dia tanya kepada Syekh, dia kata, apa hukum kalau kita puasa tapi kita tak iftar? Apa hukum? Sebab apa? Sebab tak ada makanan nak iftar. Nak iftar tak ada makanan. Apa hukum? Ada Syekh tu menangis. Soalan orang luar, orang Yaman bertanya kepada orang Saudi kan, sedangkan mereka keadaan yang mewah. Iftar. Kita pun alhamdulillah mewah juga. Jadi zuhud itu, sebab puasa ini satu amalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menciptakan Ramadan ini, kelebihan-kelebihan ini untuk membebaskan kita. Jadi sebab tu kita kata, kalau dalam bulan Ramadan ini seorang itu tidak melakukan ibadah, tak berubah amal ibadah, maka di bulan lain, di bulan mana lagi dia nak dapatkan keistimewaan ini kan. Amalan ini wa ana ajzi bihi, dan Allah kata Allah akan membalas sendiri puasa ini. Al-hasanah, setiap kebaikan tu bi asyri amsalha. Satu hasanah Allah gandakan 10 hinggakan sab'atu di'fin, hinggakan sebagai 700. Satu amalan, satu kebaikan ni boleh dijadikan sampai 700. Illa shaum, melainkan puasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, minumnya, dia ajli bagi aku. Maknanya seperti mana semalam kita dengar, nama sabar itu, sebab puasa itu paling sabar. Ajrun wa hisab, pahala yang tidak unlimited, tidak terputus-putus. Jadi mana mengikut bagaimana kesabaran seseorang itu, maka itulah puasa sebenarnya, anugerah puasa sebenarnya. Tak termasuk lagi dalam 10 malam terakhir. Jadi kalaulah surau, mana-mana tempat yang malam pertama orang tak ada, malam kedua orang tak ada, malam 10 terakhir orang ramai, itu surau yang
faham kan. Tapi kalau yang malam pertama ramai, malam kedua ramai, malam akhir tak ada, itu dia macam silap ajaran kan. Sebab bila tawaran yang tinggi, pahala yang banyak macam tu, 84 tahun, mana kemungkinan malam 57 itu, malam tu tak ada orang. Kenapa ni orang offer banyak, diskaun banyak pahala? Maka tak ada. Sebab tu orang peniaga tu dia nak cari tempat yang lubuk duit. Masa bila berjual laku. Tapi sama juga bulan Ramadan. Jadi kalau orang yang menciptakan Ramadan ini, dia menciptakan pahala ini, dia akan fokus sangat-sangat di bulan Ramadan. Sebab sebahagian daripada ulama-ulama dulu, dia di bulan Ramadan ni, kalau dia mengajar fiqh sebenarnya dia simpan dulu. Dia nak fokus pada baca Quran dan sebagainya, sebab urut ganjaran ini. Tapi itulah bila lama-lama tu dia akan macam dah terkeluar sikit daripada fokus dan maqasid, tujuan-tujuan puasa yang sebenarnya. Jadi semoga kita dalam keadaan Ramadan ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengganda-gandakan. Sebab itu semalam saya pernah ceramah di surau ini, surau tentang jemaat, dianggarkan bahawasanya di bulan Ramadan ini kita seolah-olah sebagai satu kisah, last kali saya kisah seorang menteri, dia minta kepada ketua menteri, dia minta kepada staf-staf dia 3 orang ni supaya bawa uni dan pergi cari di kebun itu, kutiplah makanan-makanan yang banyak dan dibawa kepada dia. Maka orang yang pertama dikutip, dia ambilnya sampah-sampah ikut dan dikutip ke masuk dalam guni dia. Yang kedua, dia campurkan ada makanan yang baik, ada yang makanan yang tak baik dalam guni dia tu. Dia ambil kisah tak kisah apa, ambil semua. Tapi yang akhirnya dia ambil yang terbaik semua, terbaik masuk dalam tu. Maka raja tu buat balik, raja penjarakan 3 orang tu bersama dengan makanan yang dikutip itu. Duduk masing-masing. Di antara 3 tu yang mana yang mati dulu? Yang pertama tadi, sebab dia nak makan apa dalam tu? Sampah. Lepas yang kedua pula campur, ada kuman, ada apa, mati cepat. Yang tak mati ialah yang pertama, yang 3 tadi, sebab yang kutip benda yang terbaik-baik. Dia nak bawa tu nak makan, macam itulah hasilnya yang terbaik-baik. Maka begitu juga bulan Ramadan ini. Contohnya dikatakan seseorang itu lekat hutang yang banyak, ada masalah, ada hutang, ada kes dan sebagainya, banyak-banyak. Maka dikatakan kepada dia, awak nak settle tak? Nak settle, saya bagi 30 hari, awak buat macam ni, dan selepas ni awak akan selesai semua kes awak. Itu Ramadan. Baru kita banyak dosa macam mana pun, ada berbagai-bagai dosa yang kita lakukan, tapi dengan Ramadan ini ghufira lahu ma taqaddama. Man shoma Ramadana, sesiapa yang puasa di bulan Ramadan, ghufira lahu man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Iman ni puasa kerana nak ikut perintah Allah, kerana nak dapat keredaan Allah, bersungguh-sungguh mengikut peraturan dan disiplinnya. Dan semua ibadat mesti ada peraturan dan disiplinnya. Semayang pun ada disiplin dia, ada peraturannya. Puasa pun ada juga. Bukan puasa itu asal kita je. Mana puasa tu amalan yang susah daripada awal berapa 12 jam. Imanan wa ihtisaban, dan ihtisan ni mana? Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak ada amalan yang lain melainkan yang paling ikhlas, paling tidak ada riak, melainkan puasa. Dan kita ramai-ramai puasa ni, kita tak ada riak. Saya kamu puasa juga. Dan saya ingat agama Islam ni, ajaran Islam ni semua boleh dilakukan. Tak ada kata ajaran Islam tak boleh lakukan. Sebab puasa ni pun orang boleh lakukan. Maknanya puasa ni tak makan, tak minum ni benda yang halal tapi haram. Duduk dalam bilik dengan isteri pun tak boleh buat apa. Makanan ada pun, maka bukan tak ada makanan ada tapi tak boleh, haram. Jadi benda yang halal jadi haram. Jadi menguji keimanan kita. Maka suatu perkara yang keimanan ini sangat besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya apa yang telah terdahulu. Maknanya yang terdahulu tu diampunkannya. Sebab satu lagi perkara, utaqa minan walillahi utaqa minan waladzalika fi kulli lailatin. Setiap malam ada pembebasan daripada api neraka, dikeluarkan daripada list api neraka, iaitu utaqa. Allah akan mengeluarkan hamba-hambanya yang dimasukkan, yang ada nama dalam list neraka dan amalan-amalan itu, maka dikeluarkan dia daripada ahli neraka pada tiap-tiap malam. Jadi kita nak
pada bulan Ramadan ini. Sebab itu bulan Ramadan, keluar saja Ramadan ini bersih seperti kertas putih, seperti mana dia baru dilahirkan. Sebab takut dibebaskan daripada api neraka. Jadi macam itulah. Satu lagi kita minta kepada kita semua supaya sentiasa berdoa, Allahumma a'tiq riqabana wa riqai abaina wa ummahatina, ya Allah, bebaskanlah diri kita dan kepada keluarga kita, ibu bapa dan ibu-ibu kita daripada api neraka. Itu doa-doa yang perlu kita ulang setiap malam. Jadi kalau datang tarawih ni memang itu, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni wa an walidina wa jami'il muslimin, itu adalah doa itu kita mengaminkan saja. Jadi itu saja ringkas apa yang saya buat sebagai loncatan. Ini kan di semoga Ramadan ini, Ramadan itu berlalu. Benda yang baik ini selalunya cepat habis. Benda cepat habis. Jadi kita ada hari yang kelima, ada lagi 25 hari, mungkin 3 minggu lagi dah habis Ramadan. Maka sebenarnya itu perkara yang tu akan cepat. Maknanya kalau kita tak grab, kalau kita tak rebut peluang macam tu, dia akan lalu begitu saja. Lalu akan begitu saja tanpa kita melakukan apa-apa. Dan satu perkara yang saya nasihatkan diri saya juga, iaitu satu perangai yang ada pada kita ialah taswif. Taswif ini nanti dulu. Nanti selepas nantilah, nanti subuh lah, nanti itu. Saufa ni maknanya taswif. Saufa. Taswif ni salah satu bahasa Arab panggil saufa, akan. Nantilah saya, ataupun nantilah puasa tahun depan lah, nantilah puasa tahun depan ni tahu dia ada tak ada lagi. Saufa ni mana? Nanti saya akan bertaubat, nanti saya akan baca Quran, nanti saya akan datang, nanti saya akan pergi, nantilah yang akan sehingga ajal pun, sehingga sampai masanya baru datang yang keadaan yang segera, maka tak boleh buat apa dah. Lepas tu dalam satu ayat dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah minta kepada kita supaya kita bertaubat kepada Allah. Allah minta kita bertaubat kepada Allah. Allah ini adalah yang memaafkan, maka Allah yang meminta supaya kita bertaubat kepadanya. Satu hadis, saya akan pegang dengan hadis ini. Dia kata, sesungguhnya kalaulah semua manusia ini kat dunia ini berkumpul daripada Nabi Adam hingga sampai orang terakhir ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan keampunan, minta rezeki dan sebagainya, nescaya Allah akan bagi kepada semuanya, maka tidak ada kurang satu pun apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di bulan Ramadan ni, semua manusia minta kepada Allah, minta mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah, kekayaan Allah yang ada ni tak kurang satu pun bila Allah minta, dan tak kurang satu pun daripada pembenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah orang di bulan Ramadan ini beribadat kepada Allah Subhanahu sebagai waktu paling takwa dan sebagainya, tak tambah pun satu pun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tak memerlukan kepada ibadat kita sebenarnya. Kita yang memerlukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sempena Allah beri kita di bulan Ramadan ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan. This is the best daripada dulu lagi. Dan the best itu perlulah kita kena ikut perkara-perkara yang pertama kali yang paling menjadi penyakit pada kita penyakit malas, kan? Penyakit malas. Sebab bila orang lapar, dia penat, dia malas nak buat apa benda. Yang dia seronok ialah bersandar, supaya macam itulah, menunggu untuk. Dan dalam bahasa kita kata killing the time, maknanya menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang berhibur. Jadi sebab bila kita tengok WhatsApp ni, dia relax. WhatsApp dan Facebook ni, sebab kenapa dia hebat sebenarnya? Hebat sebab dia pelbagai. Bila boring ni timbul yang lain pula. Bila boring ni timbul lain. Bila tajuk ni tengok baca WhatsApp, tajuk ni tajuk lain pula. Ni tajuk lain pula ini. Dan surah muafakat, apa panggil jemaah semua tu. Satu-satu tu mengambil masa 4 minit, TikTok lagi. Dah kali satu sejam. Dia jadi 2 jam. 2 jam tu tak rasa apa-apa sebab dia pelbagai-pelbagaikan. Jadi melalaikan, itulah melalaikan. Jadi semoga Ramadan ini Ramadan yang terakhir yang kita paling usahakan, sebab seolah-olah tak ada lagi dah Ramadan selepas ini. Maksudnya tak ada Ramadan lagi selepas ini, maka kita buat terbaik. Jadi saya minta maaf ada kekurangan yang ada. Mungkin tajuk-tajuk berbagi macam ni tak boleh fokus, dan semoga kita dapat
menjalankan ibadat dengan sempurna di atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang paling penting sekali ialah doa. Kita doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, itu termasuk dalam kita husni ibadati, dan ibadat yang terbaik itu puasa yang terbaik. Itu kita selalu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.